murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid, apa khabar? Cikgu doakan murid-murid sentiasa sihat bersama keluarga tercinta. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu dan tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah penjodoh bilangan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat mengenal penjodoh bilangan. Yang kedua, murid dapat menggunakan penjodoh bilangan dalam ayat. Okey murid-murid, adakah murid-murid tahu apakah itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan. Okey, biasanya penjodoh bilangan ni kita gunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Okey, kata bilangan kita letak di hadapan perkataan penjodoh bilangan. Contohnya, seekor, sekawan, seketul, sepotong, sepucuk, sekeping. Baiklah murid-murid, perkataan ataupun okey, perkataan se itu bermaksud satu. Okey, ia diletakkan di hadapan penjodoh bilangan. Okey, jadi ia menunjukkan, contohnya seekor, ia menunjukkan ada satu ekor sahaja haiwan. Okey, penjodoh bilangan ekor digunakan untuk semua jenis haiwan. Okey, cuba murid-murid perhatikan haiwan-haiwan di bawah ini. Ekor, ada satu sahaja anak ayam, ada satu sahaja burung dan ada satu sahaja kucing. Jadi apakah penjodoh bilangan bagi ketiga-tiga haiwan ini? Jom kita lihat. Okay. Seekor anak ayam. Okay, sebabnya anak ayam ni ada satu ekor sahaja. Jadi kita menggunakan perkataan seekor anak ayam. Okay, yang kedua, seekor burung. Okay, yang ketiga, seekor kucing. Okay, ketiga-tiga haiwan ini kita menggunakan penjodoh bilangan seekor. Seekor. Okay, seterusnya, penjodoh bilangan kawan. Okay, penjodoh bilangan kawan digunakan untuk kumpulan haiwan. Okay, haiwan yang banyak yang berada di dalam satu kumpulan. Okay, jadi kita gunakan penjodoh bilangan kawan. Okay, yang pertama, sekawan lembu. Yang kedua, sekawan gajah. Dan yang ketiga, sekawan merpati. Okey, ini bermakna haiwan-haiwan ini berada dalam satu kumpulan. Okey, dalam satu kumpulan yang besar. Jadi, kita menggunakan perkataan ataupun kita menggunakan penjodoh bilangan sekawan. Okey, seterusnya, ketul. Okey, penjodoh bilangan ketul. Penjodoh bilangan ketul digunakan untuk benda-benda yang berketul dan padu. Okey, ataupun keras. Okey, cuba tengok gambar ni. Kita ada air batu ataupun ais. Kita ada tulang. Kita ada sabun. Okey.
Jadi, apakah penjodoh bilangan bagi ketiga-tiga barangan ini? Okey, jom kita lihat. Yang pertama, seketul ais. Okey, ataupun seketul air batu. Okey, yang kedua, seketul tulang. Yang ketiga, seketul sabun. Okey, kita menggunakan penjodoh bilangan seketul sebab setiap benda ini mempunyai bilangan hanya satu. Jadi kita gunakan perkataan seketul. Andai kata ais ni, air batu ni, dia ada dua. Kita nak sebut macam mana? Kita akan sebut dua ketul. Dua ketul ais. Okey, andai kata tulang ni ada 3. Kita nak sebut macam mana? Kita sebut 3 ketul tulang. 3 ketul tulang. Okey, begitu juga dengan sabun. Andai kata sabun ni ada 2 ketul, kita akan sebut 2 ketul sabun. Okey. Boleh faham ya adik-adik semua? Murid-murid semua? Okey, kita terus lagi. Potong. Penjodoh bilangan potong. Okey, penjodoh bilangan potong digunakan untuk benda-benda yang telah dipotong. Okey, contohnya sepotong kek. Yang kedua, sepotong daging. Kek tu biasanya bulat kan ataupun segi 4. Jadi bila kita nak makan, kita akan potong kek tu kan. Kita tak makanlah sebiji kek terus. Kita mesti potong. Jadi sepotong kek tu kita ambil dan letak di dalam piring. Oleh itu kita menggunakan penjodoh bilangan sepotong kek. Begitu juga dengan daging. Kita pergi pasar, kita nak beli daging. Kita tak beli daging banyak-banyak sangat. Okey. Jadi kita nak beli sikit saja. Kita cakap dengan orang yang jual daging tu, "Pak cik, boleh saya beli sepotong daging ini?" Macam tu. Okey, kita menggunakan penjodoh bilangan sepotong. Okey, seterusnya pucuk. Okey, penjodoh bilangan pucuk. Penjodoh bilangan pucuk digunakan untuk benda yang halus, nipis dan digunakan kepada senjata api. Okey, contohnya yang pertama, sepucuk pistol. Sepucuk pistol. Pistol ni senjata api kan? Jadi kita menggunakan penjodoh bilangan sepucuk pistol. Kenapa guna perkataan se? Kenapa kita letakkan se di hadapan penjodoh bilangan? Sebab pistol ini hanya ada satu sahaja. Jadi kita letak penjodoh bilangan sepucuk pistol. Yang kedua, sepucuk surat. Sepucuk surat. Okey, surat ni nipis kan? Jadi kita letak penjodoh bilangan bagi surat ialah sepucuk. Okey, sepucuk surat. Okey, boleh faham ya? Seterusnya, angkatan. Angkatan. Okey, penjodoh bilangan angkatan digunakan untuk sekumpulan manusia atau benda. Okey, sekumpulan manusia atau benda. Okey, biasanya kita menggunakan angkatan. Penjodoh bilangan angkatan kepada mereka-mereka yang memakai uniform. Okey, contohnya seangkatan tentera.
seangkatan tentera. Okey. Yang kedua, seangkatan kapal perang. Seangkatan kapal perang. Okey, kumpulan manusia ramai. Tentera kan ramai. Kalau mereka sedang berbaris, memang ramai. Jadi kita akan sebut seangkatan tentera. Okey, seterusnya penjodoh bilangan keping. Okey, penjodoh bilangan keping digunakan untuk benda-benda yang nipis dan pipih. Okey. Nipis dan pipih. Okay. Contohnya, yang pertama, 2 keping roti. 2 keping roti. Yang kedua, sekeping kad ucapan. Sekeping kad ucapan. Kenapa dekat roti ni kita tulis 2 keping roti? Kenapa ya murid-murid? Kerana roti tu ada 2 keping. Jadi, kita akan tulis 2 keping roti. Boleh ya adik-adik? Boleh faham? Cikgu harap adik-adik boleh faham. Okey, seterusnya baris. Baris, penjodoh baris digunakan untuk menunjukkan kedudukan benda atau manusia yang berbaris. Okey, yang berada dalam kedudukan berbaris. Okey, kita lihat contoh. Lihat contoh yang pertama. Sebaris rumah. Sebaris rumah. Yang kedua, sebaris kedai. Sebaris kedai. Okey, dia ada banyak lagi contoh-contoh lain. Contohnya, sebaris meja. Sebaris kerusi. Macam tu. Okey, kena ingat kata kuncinya ialah kedudukan benda ataupun manusia dalam keadaan yang berbaris. Berbaris. Okey, seterusnya kotak. Penjodoh bilangan kotak digunakan untuk benda-benda yang diisi di dalam kotak. Okey, kita nak simpan barang dalam stor. Kita akan masukkan ke dalam kotak. Okey, kita beli barang dekat Shopee. Pihak Shopee akan hantar barang kita di dalam kotak. Macam tu. Okey, jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Sekotak kurma. Sekotak kurma. Okey, yang kedua, sekotak permainan. Sekotak permainan. Okey. Sekotak kurma. Buah kurma tu berada di dalam kotak. Okey, buah kurma tu bila kita beli kat kedai, kita beli bersama dengan kotak. Okey, jadi kita akan sebut sekotak kurma. Okey. Permainan ni pula kita simpan permainan di dalam kotak. Okey, selepas kita main-main dengan adik kita simpan barang atau barangan permainan tu di dalam kotak. Kemudian kita simpan dekat stor. Jadi, ia akan panggil sekotak permainan. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya buku. Bukan buku yang kita tulis tu. Bukan buku yang kita baca tu. Ini ialah penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan buku digunakan untuk benda-benda yang berketul dan berbongkah. Berketul ataupun berbongkah. Berketul dan berbongkah. Okay, contoh yang pertama, sebuku roti. Roti ni dia sebuku macam ni. Okey, dia belum lagi diiris. Dia belum lagi dipotong menjadi keping-keping. Belum lagi. Ini adalah roti yang belum dipotong. Okey, yang kedua, sebuku benang. Sebuku benang ni maksudnya benang yang kita beli satu paket tu.
Satu paket tu satu buku benang. Sebuku benang. Okey. Jadi sekarang kita dah habis penjodoh bilangan untuk hari ini. Okey, sebenarnya penjodoh bilangan ni ada banyak. Jadi hari ini kita belajar yang ini dahulu supaya adik-adik murid-murid boleh ingat. Okey, cikgu harap murid-murid boleh ingat kegunaan-kegunaan penjodoh bilangan yang kita belajar hari ini. Sekarang kita nak buat uji minda. Okey. Soalan yang pertama. Wan Salmah membeli sebenang untuk jahit baju kurung anaknya. A. Buah, B. Keping, C. Buku, D. Ulas. Jawapannya ialah buku. Wan Salmah membeli sebuku benang untuk jahit baju kurung anaknya. Seterusnya, Zainal membeli surat daripada saudaranya di London. A. Ekor, B. Buah, C. Angkatan, D. Pucuk. Jawapannya ialah pucuk. Zainal menerima sepucuk surat daripada sepupunya di London. Yang ketiga, Encik Ridwan membela 3 anak. Okey, A. Ekor, B. Keping, C. Buku, D. Pucuk. Jawapannya ialah ekor. Encik Ridwan membela 3 ekor arnab. Seterusnya, nombor 4. Suhaila membeli daging di pasar tani. A. Keping, B. Potong, C. Ekor, D. Buah. Jawapannya ialah potong. Suhaila membeli sepotong daging di pasar tani. Okey, kita dah habis belajar pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid semua dapat memahami penggunaan penjodoh bilangan di dalam ayat. Okey, terima kasih kerana sudi belajar bersama dengan Cikgu Nur. Sampai berjumpa lagi di kelas yang lain. Assalamualaikum. Bye.